Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, malam Jumaat 3 hari bulan 6 2021 bersamaan dengan 22 Syawal 1442, kita baca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kitab ini namanya Nurul Lum'ah. Tanda pelajar-pelajar boleh ambil PDF banyak. Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah. Cahaya kilauan pada menyatakan ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Ciri keistimewaan hari Jumaat. Di mana dalam risalah ini Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, Suyuti ini kita kenal nama, kita kenal gelaran dia, As-Suyuti, Imam Suyuti. Orang Melayu kata Sayuti kan. Nama dia, tanda sikit lah. Nama Suyuti ni apa dia? Abdul Rahman nama dia. Bin Kamaluddin Abi Bakrin bin Muhammad bin Sabiquddin bin Fakhruddin Uthman bin Naziruddin Muhammad bin Saifuddin Khadar Al-Khudairi Al-Asyuti Al-Masri Al-Syafi'i. Panjang dia punya gelaran dia lah. Yang penting Syafi'i itu apa ni orang panggil, biasalah ulama-ulama dia ikut mazhab dia pegang. Baik para jemaah sekalian, Suyuti ini ulama Mesir, meninggal pada tahun 911. Tanda dia meninggal pada 1911. Seorang yang penulis kitab yang aktif. Kitab dia dalam senarai yang ada ni lebih daripada 500 buah. 500 buah kitab dia tulis dalam pelbagai ilmu. Sampai peringkat Imam Suyuti, dia juga telah mendakwa dia ni sebagai seorang mujtahid yang tidak berpegang kepada mazhab. Tak apalah itu, dia rasa dia mujtahid lah kan. Cuma apa yang kita nak sebut tentang kitab dia ni, nama dia Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah. Ada sebuah lagi kitab yang sama dekat-dekat juga, nama dia Daw'us Syam'ah fi Adadil Jumu'ah. Kita akan sebut nanti, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita tak banyak bincang tentang Suyuti. Kita nak pergi kepada kelebihan hari Jumaat. Tuan-tuan tanda, dalam kitab ini Nurul Lum'ah, cahaya, kilauan cahaya ini, As-Suyuti rahimahullah ta'ala bawa kepada kita 100 ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Berapa istimewa? 100 mi'atun. Jadi kita akan baca setakat mana yang kita dapat. Kita akan baca setakat mana yang kita boleh lah kan. Baik para jemaah sekalian, Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, apa dia kata? Tengok mukaddimah kitab. Ana baca PDF juga ni. Kitab kita yang asal tu. Qala Suyuti rahimahullah, alhamdulillahilladzi khassa hadhihi al-ummah al-Muhammadiyah. Segala puji bagi Allah yang telah meletakkan ciri-ciri keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimaddakhara laha minal fadail as-saniyah, dengan apa yang diberikan beberapa kelebihan-kelebihan yang banyak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Selawat dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Biasanya penulis kitab ni apabila selesai daripada muqaddimah, dia akan berhenti
Dia akan mari wa ba'du ataupun amma ba'du. Mana tamatlah dia punya bara'atul istihlal, pembuka kata. Sekarang ni kita nak masuk pada apa yang kita nak cerita. Baik. Faqad zakara al-ustaz Syamsuddin Ibnul Qayyim. Suyuti menakalkan satu kitab daripada kitab Ibn Qayyim fil kitabil hadi. Dia panggil Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Biasanya orang ringkaskan dengan al-hadi. Zadul fi zad macam-macam lah. Yang penting nama kitab penuh dia Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Dia kata Ibn Qayyim telah menyebut dalam kitab Zad dia tu, untuk hari Jumaat ni ada lebih daripada 20 khususiyah. Kata muhakkik yang tepatnya lebih daripada 30 ciri keistimewaan yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wafatahu ad'afa ma zukir. Kata Suyuti, dia tak sebut banyak lagi ciri-ciri keistimewaan. Maka waqad ra'aitu isti'abah. Jadi aku berfikir nak lengkapkan bilangan daripada 30 lebih tadi fi hadhil kurrasa, dalam nota catatan ringkas ini, dengan cara menyebut dalil-dalilnya secara ringkas. Dan setelah aku teliti, fatahassaltu minha, aku dapati ada 100 khususiyah ciri keistimewaan hari Jumaat. Wallahul muwaffiq. Allah Ta'ala lah yang beri taufik kepada aku. Ini kata siapa? Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-khususiyatil ula. Tanda ni para pelajar yang penulis-penulis ni tanda. Ciri-ciri keistimewaan yang pertama. Keistimewaan hari Jumaat yang pertama apa dia? Annahu 'idu hadhil ummah. Hari Jumaat ini dikira sebagai hari raya seminggu. Hari raya mingguan bagi umat ini. Sebagaimana riwayat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Majah an habril ummah wa turjumanil Quran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bila anda sebut je nama Nabi, semua selawat. Kita ingat Jumaat, ingat selawat. Ingat nak sebut nama Nabi, ingat selawat. Jangan duduk buat tak kena gitu. Nabi SAW sabda, inna hadha yawmu 'id ja'alahu Allahu lil muslimin. Hari Jumaat ini adalah merupakan hari raya, makna hari perhimpunan yang Allah Ta'ala jadikan bagi umat Islam. Faman ja'a ilal jumu'ati falyaghtasil. Siapa dia datang untuk solat Jumaat, hendaklah dia mandi. Wa in kana 'indahu tib falyamassami. Siapa dia ada wangian, minyak atar, wangian di rumah dia, hendaklah dia pakai nak pergi masjid. Wa alaikum bisiwak, dan kamu hendaklah juga bersugi. Sebab apa bersugi? Kita nak pergi jumpa orang ramai, jangan duduk main sengih, bawa mulut busuk ke masjid, jangan. Hadzal hadis rawahu Ibnu Majah bisanadin sahih. Sahih dhaif ana akan sebut mengikut apa yang muhakkik sebut jelah kan, insya-Allah. Baik, wa akhrajat Tabarani fil Awsat. Mana hadis ni Nabi sebut hari Jumaat tu hari raya, kerana itu kita kena berkumpul, kita kena pakai baju cantik, kena pakai wangian, kena mandi. Akhrajat Tabarani fil Awsat, nama kitab dia Mu'jam al-Awsat, daripada Abu Hurairah. Dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fi jum'atin minal jum'. Nabi kita pernah beritahu daripada salah satu Jumaat, pada satu hari Jumaat. Dia kata apa? Ma'asyiral muslimin, wahai umat Islam, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lakum 'idan. Wahai umat Islam semua, Allah jadikan hari ini hari raya. Faghtasilu, naklah kamu mandi sebelum pergi solat raya. Maaf, sebelum pergi solat Jumaat. Hari ini hari Jumaat, Allah jadikan bagi kamu hari raya, naklah kamu mandi sebelum pergi Jumaat. Wa alaikum bisiwak, dan kamu juga hendaklah bersiwak. Mana hadis ini lebih kurang tadilah.
Hadzal hadis rawahu at-Tabarani fil Awsat was-Shaghir wa rijaluhu thiqat. Dan dalam Sahih Al-Jami' juga mentasihkan dengan lafaz yang sedikit berbeza. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita tahulah hari Jumaat itu hari perayaan. Kerana itu ada banyak perkara yang tidak dibenarkan. Contohnya tak boleh kita puasa hari Jumaat saja. Kenapa? Kita sebut dalam ciri yang berikutnya. Baik. Musim PKP sudah tentu ada soalan. Dan soalan tanya, Ustaz, kami tak pergi masjid. PKP SOP tidak membenarkan kami ke masjid. Macam mana kami mandi ke tidak? Kita kata na'am. Daripada awal PKP lagi saya sudah kata, tuan-tuan, hari Jumaat ni bila dekat waktu Zuhur, walaupun kita di rumah, kita mandi, kita berwangi, kita pakai baju cantik. Mudah-mudahan jiwa kita tu jiwa Jumaat. Jiwa nak pergi solat Jumaat tapi terhalang, biarlah sekurang-kurangnya kaki Facebook, kaki share, dia boleh gambar tengok ni persiapan nak pergi solat Jumaat, kurang-kurangnya ada nostalgia di situ supaya hari Jumaat itu tidak luput dari ingatan kita bahawa hari ini ada sehari perayaan yang kita akan berkumpul di masjid biiznillahi azza wa jalla apabila SOP membenarkan kita pergi ataupun Allah hilangkan COVID yang melanda negara kita dan juga dunia pada saat ini. Jadi kena buat persiapan macam kita nak pergi semalam Jumaat juga. Barulah kita nampak ada zauq, dia panggil zauq Jumaat tu kena ada. Zauq Jumaat tu kena ada. Baik, kita pindah kepada al-khususiyatus tsaniyah. Ciri keistimewaan Jumaat yang kedua, annahu yukrah. Di makro puasa dia munfaridan. Makro kita puasa hari Jumaat saja, tak boleh. Kalau nak puasa juga Khamis Jumaat tak apa, Jumaat Sabtu pun boleh, tapi eloknya jangan dijadikan Jumaat saja. Mana yang mengatakan larangan itu? Li hadis Syaikhaini. Karena hadis yang diriwayat oleh dua imam besar, siapa dia Syaikhaini? Bukhari dan Muslim. Itu dalam kaedah kita belajar bahasa hadis, kalau kata Syaikhaini, dua imam, dua syekh, maknanya Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam la yasuman ahadukum yaumul jum'ah. Jangan seorang kamu berpuasa hari Jumaat saja. Illa an yasuma qablahu aw ba'dahu. Kecuali dia kena puasa sebelumnya ataupun dikembar dengan selepasnya. Maknanya sama ada awak puasa Khamis dengan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Satu hadis. Yang kedua, wa akhraja an Jabir. Bukhari dan Muslim juga meriwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah. Nabi kita sallallahu larang daripada berpuasa pada hari Jumaat sahaja, larang. Hadis yang ketiga, wa akhrajal Bukhari an Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Juwairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal jumu'ah wa hiya sha'imatun. Nabi balik rumah dia dengan Juwairiyah, giliran dia di situ. Pada hari Jumaat sedang Juwairiyah puasa sunat. Faqalat asumti ams. Juwairiyah, kamu puasa semalam Khamis? Qalat la. Dia kata tak puasa Rasulullah. Aturid an tasumi gadan? Mu nak puasa esok? Sambung hari ni Jumaat, esok puasa juga? Qalat la. Juwairiyah kata tak bercadang lagi, duk kira hari ni saja. Qala fa aftiri. Nabi kata bukalah puasa. Hadis ni sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan lain-lain imam. Baik, jelaslah kepada kita beberapa hadis yang jelas, yang sahih, yang telah melarang daripada puasa pada hari mana? Hari Jumaat saja. Baiklah. Ada lagi hadis Hakim daripada Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi, lebih kurang juga sama.
Cuma di ujungnya la tasumu yaumal jum'ati munfaridan. Itu ada sebut. Jangan puasa hari Jumaat saja. Jangan puasa. Hadis lagi yang sahih wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali. Jangan kamu khususkan malam Jumaat untuk beribadat dari malam-malam yang lain. Malam lain relax ya. Masuk malam Jumaat, pulun, ibadat kuat. Nabi larang. Tu, Abu Anas duk kempen, ingat Jumaat, ingat selawat. Itu ada dalil khas. Nabi SAW minta supaya kita banyakkan selawat. Sebab itulah kata para ulama, waktu selawat yang dituntut perbanyakkan bermula maghrib Khamis sekarang sehingga maghrib besok, maghrib Jumaat. Maknanya bermula maghrib sekarang ni kita selawat banyak-banyak sampai maghrib esok. Habis malam satu tak boleh selawat? Boleh, tapi waktu kita nak pulun, kita nak perbanyakkan, kita nak tingkatkan selawat 24 jam. Ini kena perbanyakkan. Tapi nak buat ibadat lain. Malam saya setiap malam Jumaat kita buat perdana ni, solat witir, solat tasbih lah macam-macam. Nabi kata la takhussu. Jangan khususkan malam Jumaat itu dengan ibadat-ibadat lain, malam lain tak ada lah. Kalau kita rutin kita dipersilakan. Nak perbanyak malam Jumaat saja jangan. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin bainil ayyam. Dan jangan pula kamu khususkan hari Jumaat itu untuk hari berpuasa di antara hari-hari. Illa an yakuna fi shaumi yasumhu ahadukum, kecuali rutin jadual puasa. Contohnya orang ni puasa Daud. Puasa Daud, sehari puasa, sehari buka. Jadi kebetulan hari ni, minggu ni kena puasa hari Jumaat. Tak kena hari Khamis. Itu boleh. Sebab dah jadi rutin dia punya jadual perjalanan perjalanan hidup dia. Baik, hadis ini sahih dalam Muslim. Ana tak nak syarah panjang sebab 100 ni kita baru masuk ni. Apa sebab larangan itu? Tengok, qala an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi kata wa as-sahih min madhhabina. Pendapat yang sahih menurut mazhab kita iaitulah makruh puasa pada hari Jumaat munfaridan. Hari Jumaat saja itu makruh nama dia. Ada juga fi wajhin, ada juga pandangan ulama kata tidak makruh, kecuali ia menyebabkan orang tu jadi lemah. Nak pergi semaya Jumaat apa mengantuk, orang duduk khutbah pun dia tidur, baru jadi makruh. Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan Nasa'i bahawa daripada Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi qallama kana yuftir yaumal Jumaat. Ada kalanya Nabi tak buka puasa pada hari Jumaat, menunjukkan bahawa oleh kerana Nabi itu kuat, maka dia puasa pada hari Jumaat, tapi dia larang umat dia. Baik, hadis ini sahih. Hadis Ibnu Mas'ud ni sahih, dikeluar oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan lain-lain. Wa sahha isnadahu jam'un minal ulama. Makna hadis sahih. Habis bagaimana pula kita nak tahu? Tadi Nabi larang. Ibnu Mas'ud kata jarang pula Nabi kita buka puasa hari Jumaat, mana dia berpuasa. Ajabal awal, ulama yang mengatakan makruh mengatakan bahawa bi annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kana yasumul khamis, dia dah puasa pada hari Khamis, fawasalal jum'ah, maka dia terus dengan hari Jumaat dengan berpuasa. Jadi tak adalah larangan dia larang dia buat lah, sebab Nabi kita sudah berpuasa pada hari Khamis. Ini kata di hikmah, kata di para ulama hadis. Ulama hadis ni dia bincang belaka tuan-tuan. Sebab itulah kita kalau jumpa satu hadis je, jangan duk pegang pulun selalu, tengok dulu apa huraian ulama. Makruh, haram, tak boleh, kan? Ada perbincangan. Ikhtalafa. Ulama berbeza pandangan tentang hikmah. Apa sebabnya dilarang puasa pada hari Jumaat saja? Ini kita kena tahu juga sebab dia, kan? Kalau tidak,
orang panggil dengar hukum tak tahu illah, kurang menarik. Kita terima, tapi dari sudut rasa tu nak tahu apa sebab. Was-sahih, kata yang sahihnya menurut Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata apa? Makruh kita puasa pada hari Jumaat saja, sebab hari Jumaat ini syuri'a fihi ibadatun kathiratun. Disyariatkan beberapa ibadat yang banyak. Kita kena banyak zikir, kita kena selawat, kita kena banyak Quran, kita disunatkan pergi awal ke masjid. Maka sunatlah, eloklah dia berbuka puasa supaya dia makan kenyang-kenyang. Dia nak pergi masjid tu siap minum kopi lagi, nak segarkan mata, contohnya kan. Jangan pergi masjid lembek, mengantuk, tak bermaya, orang panggil letih. Maka itu di antara hikmah, kata Imam Nawawi. Tapi kita masalahnya hikmah juga. Pergi puasa ke tak puasa, pergi tidur di masjid juga. Ini yang kita pernah ni kan. Kata Nawawi, wahwa nazirul hajj. Ini lebih kurang dengan isu jemaah haji tidak digalakkan berpuasa ketika mereka berwukuf di Arafah. Untuk apa? Supaya kuat untuk bermunajat, untuk berzikir, untuk beribadat kepada Allah pada hari yang besar, pada hari yang agung itu. Menariknya. Qala, itulah dia lihadhil hikmah. Baik. Fa in qala. Ada soalan. Menarik juga ni. Ini dalam kata huraian Imam Nawawi sahabat ulama ni. Suyuti benar. Fa in qala fa in qila. Kalau orang tanya, kalau macam tu nak suruh aktif, nak suruh kuat ibadat, maknanya walaupun kita puasa pada hari Khamis atau puasa pada hari Sabtu, tak hilang juga, ngantuk juga hari Jumaat. Macam mana? Sedap ni dia punya i'tirad. Dalam bahasa kita perbincangan, dia panggil i'tirad, maknanya hujah balas. Macam mana? Al-jawab. Ulama ni dia kena jawab, dia tak boleh dengar saja. Kan? Fal jawabu, dia kata annahu yahsul lahu bi fadilatis shaum, oleh kerana dia dah puasa dari Khamis. Kalau hari Jumaat lemah sikit pun dia boleh cover dengan 2 hari. Ataupun dia cover dengan hari Sabtu nanti, bermakna dia sudah ada 2 hari dia berpuasa. Kalau lemah sikit hari Jumaat tu, dia cover dengan hari Sabtu. Masya-Allah. Ini dia. Itu dua. Yang ketiga, ada juga ulama mengatakan hikmah khauful mubalaghah. Dibimbang takut orang masyarakat awam ni terlalu mengagung-agungkan Jumaat sampai peringkat seperti puak-puak Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Kan? Maka terfitnahlah pula kamu. Jadi jawab ulama lain tidak macam tu. Wa qala wa hadza batilun. Ini tak boleh hujah macam ni. Kan? Sebab hari Jumaat itu ada hari tersendiri. Kita kena salatul Jumaat dengan perhimpunan yang ramai. Kan? Baik. Berapa dah kita ni? 4 dah. Qila, ada juga ulama kata al-hikmah daripada larangan ini takut orang menganggap dia tu wajib puasa pada hari Jumaat. Jawab dianya, tak jadi. Ini terbatal dengan kita kan suruh puasa juga pada hari sebelumnya. Jadi hari lain tu suruh puasa, kenapa tidak besarkan hari tu? Contoh hari Senin, hari Khamis, kan? Baik. Mana lagi? Ada qil lagi. Wa hadza ma dzakarahu Nawawi. Kata Suyuti setakat tu je kata-kata Imam Nawawi dalam masalah hikmah itu. Ada lagi ulama lain pula. Jadi kita sudah 5 kita ni. 5. Haka ghairuhu, ulama lain pula kata illahnya sebab dilarang puasa pada hari Jumaat itu kaunuhu idan. Kerana dia tu sedikira sebagai hari raya, wal id la yusam. Hari raya tak boleh dipuasa, tak boleh dipuasa. Allahu akbar. Ini pandangan ini ikhtarahu Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan hari raya, dia berpegang dengan hadis tadi, yaumul Jum'ah, yaumul Id.
Hari Jumaat itu dianggap sebagai hari raya. Fala taj'alu yawma 'idikum yawm. Jangan kamu jadikan hari raya itu hari kamu berpuasa, kecuali kamu dah puasa sebelumnya atau akan puasa selepasnya. Itu hadis Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menyokong pandangan itu. Dan ada riwayat lain lagi. Panjang pula kat sini kan. Daripada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, daripada Ali kata apa? Man kana minkum mutatawwi'an. Siapa di kalangan kamu yang nak puasa sunat, falyasum yaumal khamis, hendaklah dia puasa pada hari Khamis. Jangan dia puasa yaumul Jum'ah, fa innahu yaumu ta'amin wa syarabin wa zikrin. Sebab dia hari makan, minum dan hari berzikir. Jadi hari Jumaat ni elok kita tak puasa kecuali bersambung. Jadi sanad dia hasanahu al-Hafiz. Sanad ini fil Fathi. Ada lagi ulama lain kata balil hikmah. Hikmah dianya nak menyalahi Yahudi. Yahudi dia puasa pada hari raya dia. Yufridunahu bis-shaum. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita menyalahi tasyabbuh, mengikut gaya Yahudi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat supaya puasa pada hari 9 Muharram, jangan ambil puasa hari Ashura saja, li mukhalafatil yahud. Wallahu a'lam wa hadzal qaul huwal mukhtar indi. Kata Suyuti, inilah pandangan yang aku pilih. Sebab dia tidak ada orang lawan. Tapi pandangan itu Ibnu Hajar kata dhaif. Macam mana? Baiklah, yang pentingnya perbincangan ulama itu panjang, kita ambil ringkas-ringkasnya. Baik, saya nak pindah kepada tuan-tuan. Tulis al-khususiyatus tsalisah. Ciri-ciri keistimewaan yang ketiga. Makruh takhsisu lailatihi biqiyam. Makruh kita khususkan ibadat banyak pada malam Jumaat, lain pada selawat. Selawat memang dipertingkatkan. Ulama lain-lain ibadat macam biasa. Kita bangun tahajud, bangun witir, bangun apa. Tapi jangan nampak malam Jumaat ni ada agenda khusus. Perdana ni jangan. Itu Nabi kita larang, kan? Nabi kita larang. Baik, ini kata. Lil hadis sabiq, sebagaimana telah kita bincangkan dulu. Baiklah. Ada juga akhraj al-Khatib daripada Malik. Dia kata daripada isteri Zawjatihi, daripada Ismail bin Abi Uwais, daripada isterinya anak Imam Malik. Dia kata Imam Malik ada juga berdiri malam pada malam Jumaat. Sebab tu dia kata tidak larang, cuma makruh perbuatan itu yukrah, tidak elok. Sebab apa tidak elok? Sebab dibimbangi takut kita nampak ibadat ini malam Jumaat, yang malam lain tidak. Habis Imam Malik tu dia ada agenda sendiri. Boleh jadi malam Jumaat tu dia tidak banyak mengajar ke, dia ada kekosongan, maka dia berdiri pada malam itu. Kita kata wallahu a'lam. Yang pentingnya secara umumnya majoritinya meletakkan makruh khususkan malam Jumaat dengan ibadat. Al-khususiyatur rabi'ah, ciri keistimewaan yang keempat. Ciri keistimewaan yang keempat, qiraatu alif lam mim tanzil. Wa hal ata 'alal insan fi subhiha, dalam solat subuh pagi Jumaat. Alhamdulillah, pagi Jumaat kita baca 2 surah. Akhrajal Shaykhan makna Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salatil fajr. Nabi kita salam baca pada solat subuh yaumul Jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Surah rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah kita baca alif lam mim sajadah. Rakaat yang kedua selepas Al-Fatihah kita baca hal ata 'alal insan. Eloklah tu. Hadis ini dalam Bukhari. Baik, panjang Ustaz, panjang. Boleh tak kita ambil sini? Maknanya separuh insan hal ata, separuh ambil di alif lam mim sajadah. La, tidak elok macam tu. Eloknya macam mana? Eloknya minggu ni alif lam mim sajadah,
minggu depan hal ata alal insan. Biar habis satu surah. Dan Nabi baca 2 surah. Nak baca 2 surah, baca semua. Oh, tak larat ustaz, kita tarak OKU dalam bab solat ni. Tak boleh berdiri lama macam-macam. Kita ambil separuh-separuh. Satu surah. Minggu ni tak ada sujud lah. Dia bukan nak sujud. Dia nak kepada surah itu yang kita nak. Sebab apa? Tengok ni. Dalam bab ini ada hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali dan lain-lain. Lafzu Ibnu Mas'ud, halafa hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayat oleh Tabarani, yudimu zalik, maknanya Nabi kita berterusan baca 2 surah ini pada pagi Jumaat. Pagi-pagi Jumaat. Baiklah. Baik, tambahan tadi ada perbincangan ulama hadis tentang kesahihannya. Kita pindah kepada apa hikmat. Tanda tuan-tuan, yang kita pagi Jumaat nak baca sangat ni. Apakah hikmat dibaca 2 surah ini pada pagi Jumaat? Waqila wal hikmatu, hikmatnya isyarah. Dalam ayat ini ada isyarat tentang kejadian Nabi Adam dan huru-hara hari kiamat. Hari kiamat ini akan terjadi bila? Terjadi pada hari Jumaat. Seolah-olah pagi Jumaat ni kita baca surah ni, hari ni hari Jumaat ni, tapi ditunda lagi. Teruskan ibadat. Jangan bila tunda tak jadi pula. Teruskan ibadat. Zakarahu Ibnu Dihyah. Ada juga ulama mengatakan tujuan kita bacanya kerana nak sujud. Nak sujud macam kefahaman kita hari ni lah. Kita pergi solat Jumaat ni sebab apa? Sebab nak sujud. Itu sebagian ulama kata. Qala Ibnul Qayyim, ramai di kalangan masyarakat awam ni menyangka bahawa takhsis khusus solat pagi Jumaat ni dengan sajadah zaidah, dinamakan dengan sajadah al-Jumaat. Kalau kita tak ingat surah sejadah, kita kena baca surah lain yang ada sejadah. Kita kata la, bukan itu. Yang pentingnya surah tu yang kita nak, kan? Yang kita nak yang surah sajadah, bukan nak sujud sajadah. Nanti imam tak ingat dia pergi baca wasjud waqtarib Allahu Akbar. La, surah sejadah yang kita nak. Baiklah, selesai dah kita. Ada lagi beberapa riwayat yang dibawa oleh Imam Suyuti di sini, tapi cukuplah. Dah hadis tadi sabit Nabi kita baca 2 surah ini pada pagi Jumaat, kita baca. Kalau ingat baca, kalau tak ingat, musim PKP ni macam mana nak buat? Buka je Quran kat depan. Payah ustaz, tak ada Quran besar. Buka je handphone. Main handphone pula nanti orang tular kan. Bacalah apa yang ingat. Tak syarat. Yang saya nak bagi tahunya bukan syarat. Pagi Jumaat mesti baca surah As-Sajdah. Kalau ingat, alhamdulillah, wa biha wa ni'mat. Kalau tak ingat, baca je surah yang awak ingat. Jangan menggelabah. Sebab tu kata orang setengah suami ni pagi Jumaat bangun awal dia lagi nak lari ke masjid. Sebab apa? Sebab takut kena jadi imam sejadah. Musim PKP mana mau lari? Allahu Akbar. Musim PKP mana mau lari? Jawabnya, bacalah apa yang kita ingat. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang kamu ingat. Baik, habislah kita berpindah kepada al-khususiyatul khamisah. Ciri keistimewaan yang kelima, anna salata subhiha, salat subuh. Salat subuh pagi Jumaat itu lebih afdalus salawat, di antara salawat yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Ni ada riwayat ni, riwayat akhraja Sa'id bin Mansur fi sunanihi. Sebab itulah kata di para ulama, di antara jasa Suyuti, banyak kitab-kitab dia ni, dia lebih kepada hadis. Dia kumpul hadis-hadis tentang tajuk ni, dia kumpul hadis tentang ni, hadis Jumaat ni yang kita duk bincang ni, 100 keistimewaan. Nanti kita baca satu lagi kitab dia, nama dia Fadlul Wi'a fi raf'il yadaini fi du'a, memecahkan buyung bekas pada menyata mengumpulkan hadis-hadis kelebihan mengangkat tangan ketika berdoa. Ada 80 hadis. InsyaAllah nanti habis ni kita cari pula kitab-kitab lain. Malam Jumaat ni, malam selawat ni, kita banyak baca kitab-kitab hadis yang ringkas-ringkas, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, mana hadis ini banyak juga kitab-kitab yang sudah hilang,
Tapi orang jumpa dalam kitab Suyuti, itu jasa dia, kan? Tak kiralah dia kumpul apa pun. Sa'id bin Jubair bin Mansur meriwayatkan daripada dalam kitab sunannya daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar dia tak nampak seorang nama Jamhan dalam solat subuh. Seorang dia tak nampak orang ni. Tiba-tiba dia jumpa. Dia kata, "Hei, saudara, ma syaghalaka?" Apa sebab subuh saya tak nampak? Subuh Jumaat. Bukankah kamu tahu bahawa aujuhas salat, solat yang paling baik di sisi Allah Azza wa Jalla, iaitulah solat subuh pada hari Jumaat bersama dengan jama'atil muslimin. Solat berjamaah subuh pagi hari Jumaat. Tuan-tuan yang duduk di rumah, solat Jumaat di rumah. Dengan bercita-cita, berdoa, "Ya Rabbi, hilang kawi subuh pagi Jumaat di masjid." Kata tuan-tuan, kita tawasul dengan solat berjamaah di masjid. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah angkat kita secepat. InsyaAllah. Al-Imam Al-Bahaqi meriwayat dalam kitabnya Syu'abul Iman, musarrihan bi raf'ihi. Maknanya dia kata daripada Nabi. Dia kata apa? Inna afdalas salawat, selawat yang paling afdal, iaitulah solat subuh Jumaat berjamaah. Daripada Al-Bazzar, At-Tabarani dan Abi Ubaidah Al-Jarrah, lebih kurang jugalah. Ma minas salawati salatun afdal, tidak ada satu solat yang afdal, iaitulah selawat pada pagi Jumaat berjamaah di masjid. Cuma hadis ini ada masalah. Dalam Az-Zawaid kata apa? Ruwatuhu min riwayat Ubaidillah bin Zuhar an Ali bin Yazid wa huma dha'ifan. Jadi dua rawi dalam riwayat ini lemah belaka. Wallahu alam. Yang pentingnya pergilah solat Jumaat, solat subuh berjamaah pada pagi Jumaat. Lepas PKP nanti pergi, jangan tak pergi, kan? Ciri keistimewaan yang keenam, solatul Jumaah sendiri. Hari lain kita kena solat 4 rakaat Zuhur, tapi hari Jumaat kita boleh solat 2 sahaja. 2 rakaat saja kita boleh solat. Ciri keistimewaan yang ketujuh, annaha ta'dilu hajjatan. Dia solat Jumaat itu macam haji, dia punya pahala. Mana riwayat dia? Akhraja Humaid bin Zanjawi fi Fadailil A'mal wal Haris bin Abi Usama fi Musnadihi an Ibni Abbas. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, al-Jum'atu hajjul masakin. Hari Jumaat, solat Jumaat itu dikira haji bagi orang miskin. Orang miskin pergi Mekah tak ada duit, pergi je solat Jumaat. Cuma hadis ini dhaif, sanad dia dhaif. Kalau kata Syaukani lebih berat, dia kata la aslalahu. Kita ambil yang dhaif dulu. Baiklah, Ibnu Zanjawih yang meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib, dia kata lal jum'atu ahabbu ilayya min hajjati tatawwu'. Sa'id bin Musayyib ni ulama tabi'in, dia kata sesungguhnya solat Jumaat itu lebih aku suka daripada haji sunat. Besar. Saya baca ni bukan nak provokasi tuan-tuan yang tak lagi solat Jumaat ni. Nak suruh tuan-tuan bertawassul dengan solat Jumaat yang kita lakukan sepanjang hidup ini, supaya Allah bukakan, Allah hilangkan kawi ini, kita dapat solat Jumaat dengan selesa di masjid, insya-Allah. Ciri keistimewaan yang ke-8, al-jahru fiha. Solat Jumaat kita boleh kuatkan bacaan. Berbeza dengan solat-solat lain pada waktu siang, semuanya sirri. Sirri itu maknanya apa? Dibaca secara perlahan. Tapi solat Jumaat dibaca jahar, baca cara kuat, dengan suara yang nyaring. Ciri keistimewaan yang ke-9, qiraatul Jum'ah, baca surah Al-Jum'ah wal Munafiqin dalam solat Jumaat. Yang tadi subuh jangan bertukar, kan? Akhraja Muslimun, hadis sahih dalam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Nabi sallallahu yaqra fil Jumu'ah. Aku dengar Nabi kita baca pada pagi Jumaat surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama, dan wa iza ja'akal munafiqun pada rakaat yang kedua. Kita bacalah. Baca. Hadis ni riwayat Muslim. Dan sahih juga, tanda tuan-tuan. Sahih juga dalam riwayat lain Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghashiyah pada rakaat yang kedua. Hadis ini juga dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Baiklah para jemaah sekalian, kita berhenti ciri keistimewaan yang ke-10, ikhtisasuha bil jamaah. Maknanya solat Jumaat ni tak boleh seorang, dia kena solat secara berjamaah. Itu ciri keistimewaan dia yang ke-10. Solat Jumaat ni orang tak panggil Jumaat lah kalau solat seorang kan. Tapi solat dia tu solat berjamaah. Baiklah, kita berhenti setakat tu dulu. Tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 ciri keistimewaan hari Jumaat yang sempat kita bincang dalam siri yang pertama ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan tentang ciri-ciri keistimewaan Jumaat yang lain pula, bermula yang ke-11 sehinggalah kepada masa yang diizinkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.